Sukar untuk dipercayai, tetapi sudah hampir 2 minggu sejak gempa bumi berganda yang dahsyat melanda Venezuela. Dan kemarahan masih sama kuatnya dengan kesedihan itu. Jumlah kematian kini telah meningkat kepada hampir 3.000 orang lebih. 16.000 cedera, hampir 200 bangunan runtuh sepenuhnya. Dan keluarga masih menggali runtuhan dengan tangan kerana jentera penggali kerajaan tidak bergerak akibat kekurangan bahan api. Kini, di sebuah negara yang mempunyai rizab minyak terbesar di dunia, perkara ini sangat mengecewakan penduduk tempatan. 4 pegawai telah pun ditahan kerana mencuri barang berharga dari runtuhan. Pasukan penyelamat antarabangsa mula berundur. Dan mangsa yang terselamat menggambarkan sebuah kerajaan yang seolah-olah tidak wujud. Seperti seorang bapa ini yang telah mencari 3 orang anak perempuannya dan bekas istrinya. Kami telah berada di sini. Keluarga demi keluarga. Jika Anda mempunyai orang tersayang di sini, Na'udzubillah. Anda datang untuk mencari mereka dan menyelamatkan mereka. Tetapi tiada sokongan daripada kerajaan di sini. Semuanya bergantung kepada usaha kita sendiri. Hampir 30.000 penyelamat masih dikerahkan, termasuk 2.000 anggota tentera Amerika Syarikat. Tetapi dengan hampir 1,000 gempa susulan direkodkan sejak 24 Jun dan harapan semakin pudar setiap jam, persoalan malam ini ialah siapa sebenarnya yang mengendalikan operasi menyelamat ini. Dan bersama kita sekarang ialah Mariana Atencio. Beliau ialah seorang wartawan dari Venezuela yang telah melaporkan tentang negara asalnya selama bertahun-tahun. Beliau sangat memahami kisah ini secara mendalam dan pribadi. Mariana, terima kasih kerana bersama kami. Anda tahu kisah-kisah ini, imej-imej yang kita lihat tentang keluarga yang menggali dengan tangan kosong sementara jentera penggali kerajaan terbiar kerana tiada bahan api. Saya tidak dapat bayangkan betapa kecewanya situasi itu. Apa yang boleh anda kongsikan tentang apa yang sedang berlaku di Venezuela sekarang? Natasha rasa tidak puas hati. Kekecewaan dan kemarahan terhadap rejim ini semakin meningkat setiap minit. Dan saya hanya ingin mengingatkan penonton anda bahawa ini bukan sebuah kerajaan. Sebenarnya ini adalah sebuah rejim yang secara perlembagaan pun tidak sepatutnya menguruskan tindak balas ini atau mentadbir rakyat Venezuela. Tiada siapa yang mengundi Delcy Rodriguez untuk memimpin negara dan mengetuai tindak balas ini. Anda perlu faham bahawa ini adalah sebuah negara gagal. Kita sedang bercakap tentang rejim yang selama lebih 20 tahun meletakkan kita dalam situasi di mana hospital kita lumpuh, tiada ubat-ubatan, tiada anggota bomba, tiada pekerja penyelamat. Jika anda ditahan oleh seseorang dari tentera atau oleh pegawai polis, anda lebih takut kepada mereka berbanding perompak sebenar. Itulah struktur masyarakat yang telah rosak di Venezuela. Dan kemudian anda perlu tambah 2 gempa bumi sebesar ini. Jadi ini adalah gabungan krisis yang sedang memuncak. Orang ramai sangat terdesak. Seperti yang kita lihat pada orang yang ada tunjukkan di kamera tadi, masih mencari bayi mereka, jiran-jiran mereka dengan tangan kosong yang berlumuran darah. Dan untuk rejim yang mempunyai begitu banyak kekayaan, di mana mereka masih belum mengerahkan semua kereta kebal dan tentera mereka. Mereka adalah yang pertama menindas kami setiap kali kami ingin berarak secara aman demi demokrasi. Ia adalah satu situasi yang sejujurnya saya tidak tahu sama ada ia akan dapat bertahan lebih lama lagi. Dan saya rasa dia penting, seperti yang anda sebutkan, kehadiran Amerika di lapangan dan kepentingan negara-negara di benua Amerika terhadap Venezuela selepas 3 Januari. Bahawa mereka mengakui bahawa ini bukanlah rejim yang sesuai untuk memerintah kita selepas krisis ini. Dan bahawa kita sangat memerlukan kerajaan peralihan untuk mengawasi perkara ini. Betul, jadi saya ingin bercakap sedikit tentang perkara itu kerana jelas kejatuhan Maduro, penyingkirannya dari jawatan oleh Amerika Syarikat adalah sesuatu yang sangat diraikan oleh rakyat Venezuela di seluruh dunia dan juga sudah tentu di dalam Venezuela sendiri. Tetapi kemudian beliau dengan cepat digantikan oleh Delcy Rodriguez yang merupakan sebahagian daripada kerajaannya. Dan bagi ramai orang, itu dilihat sebagai satu perubahan yang sangat kecil sahaja yang sebenarnya berlaku. Jadi sekarang di bawah Rodriguez saya rasa. Apakah jangkaan anda tentang bagaimana rakyat Venezuela akan bertindak balas? Anda mengatakan terdapat banyak kemarahan terhadap rejim semasa ini. Saya rasa itulah yang akan kita panggil, betul? Dan persoalannya, adakah kita akan melihat orang ramai turun ke jalan atau protes besar-besaran, terutamanya di tengah-tengah semua kerosakan dan bencana yang kita saksikan ini?
Jadi, Natasha, saya pernah berarak secara aman di negara saya ketika saya masih pelajar universiti selama bertahun-tahun. Ayah saya meninggal dunia semasa krisis kemanusiaan. Beliau sentiasa hadir di setiap protes. Jadi kami telah membantah selama berdekad-dekad terhadap orang-orang inilah. Delcy Rodriguez pun bukanlah seseorang yang secara tidak langsung berkaitan dengan Maduro. Dia adalah salah seorang daripada 3 dalang di belakang Maduro. Salah seorang daripada 3 pemegang kuasa bersama abangnya Jorge Rodriguez dan Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello. Jadi 3 orang ini bukan sahaja mewakili Maduro, malah lebih teruk daripada itu. Kami amat berterima kasih kepada Amerika Syarikat kerana telah menyingkirkan Maduro. Tetapi mereka perlu menyelesaikan tugas itu sepenuhnya. Dan saya faham pada mulanya mengekalkan Delcy di sana kerana dia mengawal tentera, institusi dan rizab minyak. Dan sekali lagi, orang-orang ini telah mengambil alih negara kita selama 2 dekad. Anda tidak boleh sekadar menyingkirkan mereka semua. Tetapi memandangkan skala krisis kemanusiaan ini, kini tiba masanya untuk beralih kepada kerajaan peralihan. Bukan itu sahaja, malah itulah yang mula diminta oleh orang ramai di jalanan, termasuk seorang bekas hakim Mahkamah Agung Venezuela. Mandat perlembagaan beliau sebagai pemangku sementara untuk menggantikan presiden telah tamat pada hari Jumaat lepas. Mengikut perlembagaan kita, tempohnya ialah 180 hari. Jadi sekarang ini, beliau sebenarnya tidak lagi sah dari segi undang-undang untuk memerintah negara kita, kecuali kerana beliau mempunyai kononnya pelindung dari Amerika Syarikat. Tetapi saya rasa apa yang akan kita lihat dalam fasa ini di Venezuela adalah dari segi kelaparan, keputusasaan dan kekurangan keselamatan. Semua orang yang telah menjadi gelandangan, tanpa pekerjaan, semua kanak-kanak yang kini telah dipindahkan dan dipisahkan daripada keluarga mereka yang kini menjadi yatim piatu. Ia benar-benar boleh membawa kepada satu keadaan yang sangat genting di mana kita akan melihat orang ramai turun ke jalan dengan kemarahan dan kekecewaan terhadap rejim ini. Dan saya rasa orang Amerika tahu tentang perkara itu. Dan sebab itulah mereka mempunyai 2,000 anggota tentera di sana sekarang. Betul. Jadi saya ingin bercakap tentang, Anda tahu, peranan yang mungkin dimainkan oleh Amerika Syarikat dalam hal ini. Jelas sekali Anda tahu terdapat jangkaan memandangkan Amerika Syarikat memutuskan untuk campur tangan ketika berdepan dengan Maduro, bahawa kita akan melihat sejenis campur tangan sekarang memandangkan bencana besar yang telah menimpa negara Venezuela. Tetapi apakah dinamik diplomatiknya? Adakah terdapat individu lain yang Amerika Syarikat sanggup sokong selain daripada Delcy Rodriguez? Saya rasa kita perlukan sebuah kerajaan peralihan daripada sektor masyarakat sivil yang terdiri daripada pakar-pakar untuk menghadapi situasi sekarang dan mengambil alih Venezuela. Kita perlukan sejenis junta seperti yang pernah wujud di negara kita sebelum ini. Setiap kali Anda tahu, kita pernah ada pemerintahan diktator pada tahun 50-an. Apabila diktator itu digulingkan, kita ada sebuah junta yang terdiri daripada 3 orang yang berjaya mengubah kerajaan kepada demokrasi. Lihat, 3 fasa yang dijelaskan oleh Setiausaha Rubio adalah rancangan di Venezuela untuk membawa kita kembali kepada kerajaan peralihan, membebaskan tahanan politik dan pilihan raya yang bebas serta adil adalah apa yang kita mahu capai semula. Namun begitu, pada masa ini keperluan mendesak untuk menangani perkara ini telah meningkat 10 kali ganda. Keadaan tidak boleh diteruskan seperti biasa kerana orang masih mati setiap hari. Dan orang-orang ini, rejim tersebut telah terbukti benar-benar tidak cekap dan tidak berkemampuan dalam menangani situasi ini. Mungkin malah memburukkannya dan menyebabkan pemberontakan daripada rakyat Venezuela. Ya, saya kena katakan memang sangat mengganggu untuk melihat image-image ini. Saya rasa kita semua sedang mendoakan keluarga-keluarga yang terjejas akibat bencana ini. Sangat-sangat sukar untuk ditonton. Sudah tentu sentiasa ada harapan bahawa akan ada sejenis pampasan. Tetapi pada akhirnya, saya sendiri tidak tahu apa yang boleh diberikan semula kepada keluarga-keluarga ini selepas apa yang mereka lalui. Jadi harapannya ialah akan ada campur tangan antara bangsa di sini untuk Anda tahu, mungkin memberikan sedikit harapan untuk masa depan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda Mariana kerana sudi bersama kami. Sangat menarik untuk mendengar apa yang Anda katakan. Terima kasih banyak Natasha, dan hari ini sebenarnya adalah Hari Kemerdekaan Venezuela. Jadi pada hari ini, lebih daripada bila-bila masa, kita perlu mengangkat suara kita sebagai rakyat Venezuela dan juga di peringkat antarabangsa. Jadi terima kasih atas platform Anda. Terima kasih, bagus sekali.